Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ini. Walaupun malam ini lah merupakan malam yang hujan dan tuan-tuan sebahagiannya dapat terus hadir walaupun hujan ini, walaupun sebahagian yang lain tak dapat hadir. Tapi alhamdulillah hujan, mudah-mudahan hujan ini sentiasa memberi rahmat kepada kita sekalian. Berikutnya ialah hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang tak ada kitab tu, dia sila ambil kitab. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Muttafaqun alaih. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul, adalah Nabi itu dia berkata ataupun membaca, fi duburi kulli salatin maktubah, di setiap duburi salat, yakni di penghujung. Dubur ni asal perkataan Arab ni maksud penghujung, yakni penghujung setiap salat maktubah, salat yang telah ditentukan, yakni salat fardu. Apa Nabi baca? Dia kata Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya nak bahas hadis Mughirah ni, apa yang kita akan baca selepas daripada ini ialah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan-bacaan ataupun zikir ataupun al-azkar. Azkar ialah jamak kepada zikir, plural kepada zikir, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khas selepas daripada salat. Zikir, kita ada bab zikir, kita ada bab doa. Doa kita minta pada Allah. Zikir kita menyebut atau mengingati Allah Jalla wa'ala. Bagi zikir itu kelebihan yang sangat besar. Walaupun seseorang yang berzikir, dia mungkin tidak meminta apa-apa, tetapi akan terhasil untuk dia kurniaan Allah yang sangat besar. Sebab itu ada bab yang besar yang disebut sebagai fadl zikr ataupun kelebihan zikir. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam Al-Quran dalam berbagai ayat yang begitu banyak. Al-Quran ni suruh kita ingat Allah, sebut Allah. Itulah yang akan memberikan kejayaan kepada seseorang. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah umpamanya,
Fadhkuruni adzukurukum. Kamu sebut aku, kamu ingat aku ingat kamu. Bukan maksud Allah itu lupa, tapi maksud kalau kamu mengingati aku, menyebutku, aku akan membalas ingatan dan sebutan kamu. Maksud aku akan ingat bahagian kamu. Aku akan berikan bahagian kamu. Dan zikir bukan bermaksud sekadar seseorang mengulangi sesuatu perkataan di atas lidahnya, tetapi zikir bermaksud dia menghayati dan mengingati makna apa yang diungkap dan diingat olehnya. Kalau dia menyebut subhanallah, dia mengingati maha sucinya Allah daripada segala kekurangan. Bila dia menyebut alhamdulillah, dia merasai bagaimana dia memuja Allah dengan segala kebesarannya. Bila dia menyebut Allahu Akbar, dia merasai bahasanya dia membesarkan Allah Maha Besar, mengatasi segala-galanya dalam hidupnya. Bila dia menyebut la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah, dia merasai bahawasanya betapa kehidupan keseluruhannya tidak ada tempat untuk diabdikan diri melainkan pada Allah. Zikir-zikir yang begitu banyak lagi dengan lafaz yang berbagai-bagai, tahmid, tasbih, tahlil, takbir, kesannya sangat besar di dalam diri orang-orang yang mengulangi zikir itu. Sebab itu maka Al-Quran menyuruh kita sebanyak-banyaknya menyebut nama Allah. Bukan zikir itu untuk kita bagi tahu pada orang dengan suara yang kuat supaya semua orang dengar. Allah mengetahui siapa yang mengingatinya dan siapa yang tidak mengingatinya. Allah kata dalam ayat yang selalu kita baca, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ayat tanda-tanda bagi ulul albab, iaitu orang-orang yang berzikir, mengingati Allah qiyaman, masa berdiri, qu'udan wa qu'udan, masa duduk, wa 'ala junubihim, ketika dia duduk di lambung mereka. Maksudnya kita berzikir masa kita berdiri, kita duduk berjalan, kita boleh kata subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, ataupun kita la ilaha illallah, Allahu akbar, ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum. Ataupun kita duduk, ataupun sampai kita tidur, kita menyebutnya. Berbaring kita menyebutnya. Bukan saja masa salat, kerana Allah kata فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kamu selesai menunaikan salat, maka ingatlah Allah masa berdiri, masa duduk, ataupun di atas lambung kamu, masa baring. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا wa khifah, dan sebutlah, ingat, zikirlah pada Tuhan kamu secara pada dalam diri kamu, tadarruan, dengan merendah diri dan memperlahankan suara, wa khifah. Allah suruh kita. Dan Allah sebut, Allah janji orang yang banyak duk sebut ni, subhanallah, tak tahu sehari berapa kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100, 200, 300, berapa banyak dia sebut satu hari, beribu-ribu. Allah kata az-zakirin Allah kathira waz-zakirat, orang yang sebut Allah banyak-banyak, lelaki dan perempuan,
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sedia untuk mereka keampunan dan balasan yang maha besar. Allah janji. Dan Allah kata, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah banyak-banyak, mudah-mudahan kamu akan berjaya. Banyak atau berapa? Sebanyak yang kamu mampu. Ada orang ilzam diri dia 1000 subhanallah ataupun 1000 la ilaha illallah wahdahu la syarik. Boleh tak? Boleh. Dia tak payahlah kata 1000 tu agama syaratkan nombor 1000. Dia untuk diri dia, dia tak mau kurang pada 1000. Mungkin orang lain 700, ada orang lain 900. Apa yang dia larat? Macam juga istighfar, mohon keampunan. Istighfar, satu bab istighfar, ada orang istighfar 1000 kali, 2000 kali. Siapa yang melihat pengalaman orang-orang yang beristighfar dengan istighfar yang banyak, dia akan melihat keajaiban kurniaan Allah dalam hidupnya. Akan datanglah benda-benda yang dia sangka dan tak sangka. Akan Allah beri kepada dia kurniaan yang berbagai-bagai. Macam tu juga orang sebut la ilaha illallah banyak-banyak. Bukan sebut la ilaha illallah dengan mengingati Allah. Setengah orang dia sebut berapa banyak kerana nak panggil khadam jin dia dah. Itu ada juga. Orang sebut Allah kerana ingat Allah, dia sebut Allah tapi ingat jin. Pasal orang pesan dia kata, kalau nak dapat khadam macam banyak ni. Ini semua sesat. Boleh tak satu orang tu dia pegang tasbih supaya dia tahu kiraan? Boleh. Itu bukan ibadah, itu pendekatannya, cara ataupun teknik untuk mengingati Allah. Kalau dia lepas semayang, jari kita cukup 33 macam yang Nabi ajar. Tapi kalau kita nak zikir sampai 1000 kali, 2000 kali, tak ingatlah kira dengan jari. Kalau satu orang tu dia kira dengan biji tasbih dia, boleh tak? Boleh. Kata Ibn Taymiyah, hasan, satu benda yang baik. Kalau dia kira dengan kiraan, orang duk kira macam ni, juga boleh. Kerana itu bukan, dia kata sunnah kira dengar. Kalau dia kata sunnah kira dengar itu salah. Tapi kalau dia kata pasal apa kira macam tu, nak ilzamkan diri dia. Supaya kalau kemarin dia sebut la ilaha illallah 100, 200 kali, 500 kali, ataupun dia sebut astaghfirullah rabbi ghafirli 1000 kali, hari ni pun tak mau kurang. Tiap-tiap hari tak mau kurang ataupun nak bagi jagi lebih. Boleh ataupun tak? Boleh. Dan dia akan melihat keajaiban-keajaiban dalam hidup. Ombak segala rencana manusia boleh berlaku, tetapi tidak mampu untuk berhadapan dengan istighfar yang banyak, zikrullah yang kuat, dan doa yang mustajab. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka bahawa manusia sedang berhimpun untuk mengambil tindakan kepada kamu, takutlah mereka, bertambah iman mereka. Mereka menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, dia akan melihat pertolongan dan keajaiban Allah untuk dirinya dengan dia yakin dan bertawakal pada Allah. Orang yang menyebut la ilaha, Allah yang menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, dia akan melihat keajaiban Allah melepaskan dia daripada masalah. Sebab apa? Allah kata fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami telah mustajabkan doanya, yakni doa Yunus, dan kami selamatkan dia daripada duka cita. Yang demikian itu kami menyelamatkan orang-orang mukminin. Percaya.
Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, di mana hadis yang selalu tuan-tuan baca, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku bersama dengan hamba-Ku padaku, dan aku di sisi sangkaan hamba-Ku padaku. Macam mana hamba tu sangka kepada aku, demikian aku akan perlakukan padanya. Maksudnya, kalau dia sangka aku ampun dia, aku ampun. Jika dia sangka aku tak ampunkan dia, memang aku tak ampun. Jika dia sangka aku terima doanya, aku terima. Jika dia sangka aku tak terima doanya, aku tak terima doanya. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Allah janji, kalau satu orang yang sentiasa, dan kita mudah-mudahan apa yang ada dalam hidup kita, bangkit tidur kita ingat Allah. Bangkit apa kita nak sebut? Kita syukur Allah. Kita pergi ambil wuduk, kita basuh diri kita semua kerana kita nak salat. Kita tahajud, kita sembahyang, lepas tu kita keluar rumah kerana nak pergi berjamaah, pergi ke masjid. Lepas masjid kita doa, kita wirid, kita baca azkar, kita balik ke rumah kita bersiap nak pergi kerja, kita sentiasa ingat nak cari rezeki yang halal yang Allah perintah pada kita. Kita pergi tempat kerja kita tengok apa masalah, kita sentiasa ingat yang halal Allah bagi, kita ambil. Yang tak boleh, kita tak ambil. Demikian kita mengingati Allah sehari mari zuhur, kita salat. Demikian insan yang mengingati Tuhannya, berterusan, masakan Tuhan meninggalkannya. Melainkan jika dia ghaflah, dia tak ingat. Sambung hadis tadi, Allah kata, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebut aku dalam dirinya, aku menyebut dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Jika dia sebut aku pada khalayak yang ramai, aku menyebutnya pada khalayak yang lebih besar daripada itu, yang lebih baik daripada itu, yang lebih baik daripada itu. Janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzina la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Bandingan, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, bandingan orang-orang yang mengingat zikir pada Tuhannya dengan orang tak zikir Tuhannya macam dengan bandingan yang hidup dan mayat. Orang yang hidup dan mayat. Tuan-tuan, kalau kita mengamalkan zikir, sehari kita istighfar banyak kali, sehari kita sebut la ilaha illallah banyak kali, ataupun kita selawat banyak kali, kita akan tahu makna roh, kelapangan dada. Cuba ada hari kita tinggal, kita akan tahu kurangnya hari ini tekanan perasaan jiwa kita, yang kerana kita merasai nikmat zikir, sehingga kita kembali berzikir, kembali menyebut, beristighfar, berselawat, membanyakkan balik, kemudian bertasbih, bertahmid, kemudian kita akan rasa nikmat yang tak mungkin dapat dipahami oleh orang-orang yang tidak melazimi zikir. Dia tak akan faham. Macam mana nikmat, tengok sama je, pergi pejabat sama je, makan nasi sama. Tapi Allah menempatkan dalam dirinya, dalam ruhnya, apa yang tak dipahami oleh orang-orang yang tidak berzikir. Dia hidup, dirinya hidup. Adapun bagi orang yang tak berzikir, Nabi kata kamatsalil hayy wal mayit, seperti dengan mayit, macam dengan mayat, bangkai mayat, tak kira lah zombie ke apa, mayat. Dia
Dia kata, aku okey je. Aku tak sembahyang sebulan, tak rasa apa. Simple untuk kita. Kita bila masuk waktu solat, kita tak sembahyang lagi. Apa perasaan kita? Gelisah, betul tak? Kita tak boleh duduk. Sembahyang waktu masuk ni. Sembahyang dulu. Solat dulu. Nak pergi mana-mana, makan nasi pun duk rasa kacau. Solat tak buat. Kerana kita dah ada experience. Kita we taste. Kita rasa benda tu. Bagi kaki yang tak sembahyang, dia heran. Hampa duk kalut apa? Aku okey. Tak sembahyang pun okey. Dia nak faham orang yang daripada sentiasa duduk dalam kotak. Pakai baju kotak, apa kotak. Najis ada di telinga apa. Bertahun-tahun macam tu. Dia memang okey. Dia tahu aku okey macam ni. Tapi bagi kita yang membersihkan diri, kalau tercalit kotoran ini, kita gelisah. Sikit kena kat tangan kita, tapi aku nak pergi basuh kalau ni. Sebab kita biasa dalam kebersihan. Itu tubuh kita yang zahir. Demikian roh. Demikian. Manusia, dia ada peringkat dalam hidup dia. Itu dunia. Tuan-tuan yang biasa, satu orang yang biasa makan di tepi jalan. Bukan kata saya kata salah, tapi tuan-tuan kata belagak pula. Tak propernya makan. Kita duk biasa. Satu orang yang tak biasa, dia makan hidang elok. Kita ajak dia makan situ, dia tak boleh. Dia kata, aku tak boleh makan macam ni. Kan? Sebab dia tak biasa. Pasal dia biasa elok. Ada orang yang lebih elok lagi. Lebih elok. Itu tingkatan di dalam materialistik manusia. Ada orang dia tidur tempat elok, tilam elok. Dia dah tidur macam tu. Dia rasa. Dia kata, aku ni. Kan? Tidur tempat nyamuk penuh pun aku boleh tidur. Ada orang dia tak boleh tidur. Itu dunia. Tapi nak banding alam ruh, ada orang mungkin salat 5 waktu. Okey. Ada orang kalau dia tak bangun qiyamul lail, gelisah dia. Allah, semalam aku miss dia. Letih sangat. Bangkit-bangkit, orang bang subuh. Rasa bersalah. Walaupun qiyamul lail itu, tahajud itu bukan wajib. Tapi kerana ruh kita telah menikmatinya. Menikmati nikmat qiyamul lail itu. Macam orang yang baca Quran, orang yang berzikir. Di situ tahap kita mengetahui diri kita sendiri. Kata Umar bin Abdul Aziz, inna li nafsan tawaqah. Sesungguhnya bagi aku itu nafs diri yang sentiasa ingin meningkat. Kullama haqqat syai' taqat ila ma ba'daha. Setiap kali aku dapat capai sesuatu, aku teringin yang lebih daripada itu. Bila Raja' bin Haywah, penasihat Umar bin Abdul Aziz. Orang saya selalu sebut, Umar bin Abdul Aziz tu khalifah yang hebat. Tapi orang lupa, dia jadi khalifah hebat tu sebab ada penasihat dia yang hebat. Namanya Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah itulah yang telah mencadangkan kepada Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah yang sebelum daripadanya, supaya melantik Umar bin Abdul Aziz. Jika tidak, jawatan tu tak pergi kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia bukan daripada keluarga Abdul Malik, dia daripada keluarga Abdul Aziz. Walaupun semuanya Bani Umayyah. Apabila Raja' bin Haywah bawa pakaian mari kat dia, beli untuk dia, dia pegang pakaian. Dia kata, jahit. Laula annahu ghali. Bagus, kata Umar, kau belikan. Tapi mahal. Dia khalifah. Raja' menangis.
Raja ni saleh, orang saleh. Menangis. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Wa ma yubkika ya Raja?" Kenapa engkau menangis, wahai Raja? Dia kata, aku teringat masa kau jadi gubernur dulu, aku pernah beli kain punya bagus. Kau pegang, kau kata jayid, wa innahu rakhis, dan bagus, dan kain ini murah. Padahal tu yang mahal, kau kata murah. Ketika kau gubernur, sekarang kau jadi khalifah, punyalah besar jawatan, nombor 1 dalam dunia Islam. Aku beli yang paling murah, kau kata kat aku mahal. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya Raja, inna li nafsan tawaqah. Wahai Raja, aku ada jiwa yang tawaqah, jiwa yang sentiasa nak lebih. Kullama haqqat syai'an taqat ila ma ba'daha. Setiap kali mencapai sesuatu, teringin nak lebih daripada itu. Dulu aku ingin kepada sepupu aku, Fatimah binti Abdul Malik. Aku ingin nak kahwin dengan dia. Maka aku berkahwin dengan dia. Fazawwajtuha. Kemudian diri aku rasa macam ingin kepada gubernur. Aku jadi gubernur Madinah. Kemudian ada keinginan kepada jawatan khilafah. Aku jadi khalifah. Fal'anu ya Raja, taqat nafsi ilal jannah wa arju an akuna min ahliha. Sekarang ini wahai Raja, jiwaku ini teringin kepada syurga. Aku harap aku dapat jadi ahli syurga. Sebab tu yang aku tak maulah yang ini semua. Nafsan tawaqah. Syekh saya Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ditulis kitab An-Nafs Tawaqah. Dia ambil perkataan Umar bin Abdul Aziz ni. Dan kita pun mesti begitu, nafsu tawaqah. Jangan sunnah, nak buat sunnah. Sunnah tak kunut ni. No. Zikir. Kita tak setuju selawat yang salah baca. Kita baca selawat yang betul. Berapa kali kita baca sehari? Untuk diri kita. Untuk kita amalkan. Agama, at the end of the day, kita yang akan pergi kepada Allah SWT. Akhirnya, kita yang akan berdiri di hadapan Tuhan. Cakaplah pandai, mufti ke apa ke, tidak memberi makna segala jawatan-jawatan ini. Yang memberi makna hanyalah amalan saleh. Tidak Tuhan menyatakan mulianya engkau kerana kau mufti, atau kau syekh, kau ustaz. Mulianya kau jika kau beramal dengan amalan saleh. Sehingga yang tepi jalan yang banyak berzikir mengingati Allah daripada orang yang berjawatan mufti ke apa, jauh lebih baik di sisi Allah daripada yang diberi jawatan dan kedudukan. Agama kita jujur dengannya. Nabi SAW, sebab tu dia menyuruh kita membanyakkan zikir, dan mudah-mudahan kita sentiasa membanyakkan zikir. Bukan saja kita cerita bab zikir ni seronok-seronok nak baca, supaya kita juga sentiasa zikir. Zikir ni bukan tunjuk kami ahli-ahli zikir ingin berhimpun. Boleh. Para wali nak buat program berzikir satu perlih. Zikir. Kita zikir ya Allah dalam diri kita. Anil Mughirah bin Syu'bah, daripada Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah merupakan sahabat Nabi SAW. Al-Hafiz Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah di dalam Siyar A'lamin Nubala menyebut min kibari as-sahabati. Dia di kalangan pembesar sahabat. Mughirah bin Syu'bah ahli sahabat yang banyak juga riwayat.
Ada beberapa isu yang dianggap sebagai kontroversi tentang Mughirah, tapi telah dijawab oleh ahli-ahli sejarah. Macam-macam isulah, termasuk isu Sayyidina Umar menghukum Mughirah dan seumpamanya. Mughirah adalah merupakan sahabat Nabi SAW yang kita sebut radhiyallahu anhu. Syiah ni, Mughirah ni dia tak berkenan lah. Pasal Mughirah ni geng Amr bin As dan geng Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari segi tim tu. Dan saya dah banyak kali sebut sejarah ini dan telah saya sebut macam mana ia berlaku, dan kita jangan salah faham dengan fakta-fakta yang diberikan oleh sebahagian penulis sejarah yang tidak tepat tentang realiti yang berlaku. Ini adalah sahabat Nabi. Was-sahabatu kulluhum udulun 'inda ahli sunnati wal jamaah wa adalatihim bita'dilillahi wa rasulihi. Dan sahabat itu semuanya adil di sisi ahli sunnah wal jamaah, dan keadilan mereka ditentukan oleh Allah dan Rasul. Bukan maksud sahabat tak buat dosa, tapi secara keseluruhannya markah mereka adil, tak dusta pada Allah dan Rasul. Dan mudah-mudahan semua mereka ahli syurga. Mana ada orang tak, yang maksum ni Nabi je. Maksum ni Nabi. Okey. Mughirah bin Syu'bah ni terlibat, untuk kelebihan dia, fadail dia, terlibat di dalam perjanjian Ridwan, Bai'atul Ridwan, yang mereka yang berbai'ah, yubay'unaka tahta syajarah, yang Quran kata yang berbai'ah di bawah pokok tu. Mughirah bin Syu'bah terlibat, dan mereka diampunkan oleh Allah. Kata Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi kata pada setiap penghujung solat, duburus solah, penghujung solat. Perkataan duburus solah ini telah menimbulkan perbahasan yang kita bahaskan dulu. Adakah duburus solah yang disebut di dalam hadis-hadis ini dan selain daripadanya bermaksud selepas daripada tasyahud, sebelum memberi salam, ataupun selepas memberi salam? Kelihatan Ibn Taimiyah rahimahullah, dia duk tarjih macam sebelum memberi salam, perkataan duburus solah. Tetapi apabila kita baca banyak hadis-hadis, kita macam sukar untuk menafikan dia juga bermaksud selepas memberi salam, sebelum kita pergi mana-mana, selesai salat, itu juga maksud duburus solah. Dan ini pendapat yang lebih kuat, iaitu duburus solah merangkumi sebelum memberi salam dan selepas memberi salam. Yakni penghujung solat itu mengandungi dua-dua maksud tu. Dua-dua boleh maksud. Apa yang Nabi baca, tapi dalam apa yang nak diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, ada riwayat yang lain yang menunjukkan setelah Nabi memberi salam bacaan ni. Apa bacaan dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah melainkan Allah. La ilaha, tidak ada ilah. Perkataan ilah bermaksud al-ma'bud, yang diabdikan dia. Ini menimbulkan polemik bagi mereka yang tak bersetuju dengan pihak yang menyatakan tujuan kedatangan Nabi nak membawa manusia mengabdikan diri pada Allah. Bukan golongan ni menolak tujuan kedatangan Nabi supaya manusia mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu memang manusia mesti akui Allah sebagai Tuhan. Tetapi kebanyakan manusia akui Allah sebagai Tuhan. Apa nama bapa Nabi kita Muhammad? Nama apa? Apa nama bapa Nabi kita Muhammad? Abdullah. Siapa yang bagi bapa Nabi Muhammad nama Abdullah? Nabi Muhammad yang bagi. Dia wafat pun sebelum Nabi Muhammad lahir. Abdullah maksud nama hamba Allah. Perkataan hamba Allah. Allah itu ada dalam Quraisy lah? Ada.
Quraisy panggil Kaabah tu Baitullah. Quraisy tawaf labbaik Allah. Quraisy buat perjanjian dengan Nabi kita Muhammad. Suhail bin Amr, apabila dia nak buat perjanjian, Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia tak mau. Manadri ma ar-Rahmanir-Rahim, dia tak mau. Tapi dia minta Nabi dia apa? Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Masa dia buat perjanjian antara kabilah-kabilah Quraisy untuk memulau Bani Hashim, yang diletakkan di Kaabah, perkataan yang ditulis Bismikallahumma, denganmu, namamu ya Allah. Abu Lahab, Abu Jahal, bila mereka nak perang Badar, mereka pergi ke Kaabah. Dia kata, Allahumma ahlik Muhammadah, qad atana bi amrin la na'rif. Allah musnahkanlah Muhammad, dia telah mendatangkan kepada kami hal yang kami tak tahu. Manusia percaya tentang Tuhan. Memang ada yang tak percaya, tapi untuk menyuruh manusia percaya tentang kewujudan Tuhan, tidaklah terlalu sukar. Orang Kristian percaya tak Tuhan ada? Percaya. Orang Hindu percaya tak Tuhan ada? Percaya. Mungkin yang sukar percaya, kalau nak ikut sejarahnya, Buddha. Buddha more kepada human-centric, self-centric. Buddha seem like, sepatutnya dia the biggest atheist. Sebenarnya Buddha ni dia bukan fokus dia Tuhan, fokusnya diri, kekuatan diri. Dah lama-lama Buddha tu pula nak macam nak jadi Tuhan, tapi sebenarnya dia fokus kekuatan diri, dia berbeza. Tapi agama-agama lain manusia percaya Tuhan. Quraisy percaya Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi, menundukkan bulan dan matahari, nescaya mereka menyatakan Allah. Bukan bererti kita kata anbiya tak menuntut manusia mempercayai kewujudan Allah, tetapi itu benda yang mana kebanyakan manusia secara asasnya percaya Tuhan ada. Tuhan berkuasa, Tuhan mentadbir, Tuhan yang memberi, mereka percaya. Tetapi isu yang paling besar yang terpaksa para anbiya hadapi ialah mereka mensyirikkan Allah, meminta kepada selain daripada Allah, mengabdikan diri pada selain daripada Allah. Ini yang mereka terpaksa para nabi hadapi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Kami telah hantar bagi setiap umat rasul supaya menyuruh mengabdikan diri pada Allah dan jauhkan diri daripada taghut, yakni setiap yang melampaui batasan Allah. Itu yang para nabi terpaksa buat. Quraisy, macam saya sebut, Quraisy memakmurkan Masjidil Haram. Bukan sikit-sikit, bukan sekadar percaya Allah, memakmurkan Masjidil Haram. Maka kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kami memakmurkan Masjidil Haram. Kami memberi minum pada orang yang datang haji. Haji saban tahun berlaku di Mekah, hatta sebelum Nabi menjadi Rasul. Quran kata apa? Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yasta'una indallah. Adakah kamu menjadikan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji dan memakmurkan Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian dan berjihad pada jalan Allah? Mereka bagi minum orang tunai haji pun kerana orang haji percaya pada Allah, tapi isunya kerana tak beriman dalam erti kata yang Nabi mau. Mari sebagai orang, dia orang kata, puak-puak ni kata para Nabi tak menyeru orang supaya mempercayai Allah, menyeru supaya sembahyang, sembah Allah saja. Suis meletup tu. Dia salah faham. Orang kata yang tu senang, ramai orang dah iktiraf.
Mungkin pengiktirafan mereka masih lagi tidak mencukupi, ada unsur syirik. Tapi basic mengiktiraf Tuhan, semua ada. Tambah Kristian, percaya Tuhan. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ahli kitab, mereka percaya. Jadi bila sebut la ilaha illallah, bermaksud kita menafikan yang diabdikan diri melainkan hanyalah Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada, hanya saja ia tidak ada sekutu baginya. Tak ada sekutu dalam. Saya tengok siapa yang kata baru ni. Dia kata kalau orang tu sembah kubur pun tak apa, selagi mana dia tak kata kubur tu Tuhan. Kalau macam tu, penyembah-penyembah berhala pun tak kata batu tu Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Salah tu. Kalau dia menyamakan kekuasaan memberi, merezeki, apa seperti Tuhan, dia menjadi kufur. Lahul mulk, baginya kerajaan, walahul ham, baginya pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas segala sesuatu maha berkuasa. Dan ini juga satu bahagian, nanti sekejap azan. Ini juga satu bahagian yang sangat penting dalam hidup kita, sehingga kita boleh menanamkannya dengan penuh keyakinan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu di atas segala sesuatu sangat berkuasa. Kita percaya hal itu. Tapi apabila dalam mengharungi hidup, banyak kita miss. Boleh ke? Boleh ke? Kalau aku doa boleh dapat ke? Benda tu dah jadi macam tu dah, boleh ke? Kita tak percaya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan orang mai pergi jumpa kita, kita suruh dia doa, dia doa ya insya-Allah Allah. Tapi nak doa pun benda dah jadi. Subhanallah. Hatta benda dah jadi dan kau telah menerima masalah itu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mengkehendaki, dia boleh memusingkan balik keadaan. Apa yang kau deritai, kau tak menderita kerananya. Apa yang telah kau hadapi dengan sukar itu, hilang kesukaran itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia di atas segala sesuatu berkuasa. Sebab tu ramai sebahagian manusia doa dia tidak mustajab kerana dia was-was dengan Tuhannya. Nak doa pun dah berlaku dah. Ya. Hatta kalau berlaku, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah boleh mendatangkan, membalikkan hal itu dengan cara yang kita sangka, kita tak sangka, yang pernah kita terlintas dan tak terlintas. Allah boleh mengembalikannya semula, atau merubahnya, atau menukar keadaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab tu pagi-pagi kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. Bagi dia lah kerajaan, bagi dia pujian. Kita tak akan gentar pada mana-mana kerajaan dan tidak akan memuji siapa-siapa pun melebihi Allah Azza wa Jal. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia di atas segala sesuatu itu sangat berkuasa. Muslim yang pagi-pagi 10 kali sebut selepas sembahyang subuh, 10 kali selepas sembahyang maghrib, Nabi kita baca lagi sampai 100 kali. Takkan ada yang lebih baik malaikat orang yang lebih daripada tu? Mungkin 100 kali. Sementara nak sampai pejabat, sementara duduk berjalan, sementara kita duduk gerak, sementara kita duduk memasak. Betapa hebat kesannya dalam diri dan kehidupan seorang hanya akan dipahami oleh orang yang mengamalkannya saja. Amalkan. Azan dulu insya-Allah, nanti saya sambung sikit.
Siapa ada soalan boleh bagi saya. Sambungan daripada bacaan tu, Allahumma la mani' lima a'taita. Ini kita pernah syarah dah. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang kau beri, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau halang, wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd, tidak memberi manfaat kepada yang memiliki kekayaan, kedudukan di sisimu, kedudukan yang dia ada. Maksudnya kalau orang tu kaya ke, harta ke, berpangkat ke, itu semua tidak memberi apa-apa nilai di sisi Allah Jalla wa'ala, melainkan apa yang Allah terima pada dia. Ini kita telah syarahkan panjang itu dengan berbagai tafsiran terhadap Zal Jadd itu. Dan ini dibaca selepas daripada waktu solat. Yang dia kata Nabi sentiasa baca selepas bagi setiap solat. Dan juga bacaan yang lain ialah yang di dalam hadis Abi Zubair. Dia baca, Nabi baca ni juga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu juga dibaca oleh Nabi di masjid di negeri Perlis ni. Untuk siapa yang tengok ni, orang kata di Perlis, dia mana berzikir lepas sembahyang. Yang tak berzikir tu dia buat kalut, dia mai, kerana dia faham berzikir tu bila tu imam kuatkan suara, maka barulah berzikir. Berzikir ni ialah apabila kita lah berzikir lepas kita salat.
Di Perlis ni tak ada masjid yang tak ada zikir tu yang diletakkan di hadapan. Setengah orang duk kalut, dia kata di Perlis kami duduk orang tak zikir. Pasal apa orang tak zikir? Dia yang tak zikir. Nabi tak ada zikir beramai-ramai dan mengangkat suara. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, dia melarang hal itu, mengangkat suara selepas daripada salat, di atas banyak alasan-alasan yang diberikan. Dan Imam Syafi'i di dalam Al-Um juga menyebut bagaimana beliau menyukai supaya benda itu diperlahankan. Melainkan jika imam bertujuan nak mengajar orang pada satu tempoh, kata dia, setelah dia tahu, maka dia hendaklah mensirkan bacaannya. Itu telah kita terjemahkan dan edarkan apa yang ditulis Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Al-Um. Wallahu alam. Nanti kita akan datang lagi dengan bacaan-bacaan yang lain. Jika ada siapa ada soalan, dia boleh bawa saya, kerana saya ada majlis pula kan. Ada soalan? Di dalam riwayat-riwayat yang ada, Nabi SAW di dalam doa Nabi, ada doa yang Nabi angkat tangan. Ada doa yang Nabi tidak angkat tangan. Berdasarkan, biasanya doa yang wirid yang biasa, yang bacaan-bacaan wirid, dia tak angkat tangan. Tapi bila benda tu khusus, penting untuk sesuatu kejadian, Nabi SAW angkat tangan. Khususnya seperti dia angkat dalam solat istisqa. Dan juga Nabi angkat apabila orang mari jumpa Nabi suruh doa, Nabi angkat tangan. Juga riwayat yang mana baginda berdoa ketika dikubur, Nabi angkat tangan. Kesemua riwayat-riwayat ini dia menyatakan Nabi mengangkat tangan, tapi tak disebut Nabi angkat kepala ke langit ataupun apa. Maka yang menjadi sunnah ialah kita mengangkat tangan. Melihat ke langit ialah seperti mana di dalam hadis Ibnu Abbas itu, yang Nabi SAW apabila Nabi jaga daripada tidur, Nabi SAW faqa'ada wa nazara ila as-sama', dia duduk dan melihat ke langit ketika jaga daripada tidur. Kemudian dia membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ada soalan? Ya. Ada pendapat yang membid'ahkan sesiapa yang memakai tasbih. Dia menjadi bid'ah jika dia ta'abbad. Maksudnya dia ta'abbud. Inilah amalan nilai-nilai orang soleh. Biji tasbih itu sendiri jadikan perlambangan, dan Ibnu Jauzi sebut ini sebagai talbis iblis, nak tunjuk ke orang dia berzikir. Tapi kalau dia gunakan tak ada tujuan itu, dia tak kata pun zikir itu afdal dengan tasbih, dia tak kata. Cuma dia nak kira aja untuk diri dia. Ada Syekh Bakar Abu Zaid tulis kitab tentang hal ini, sejarah tasbih yang dia bid'ahkan. Tapi wallahu alam, saya antara orang yang bersetuju dengan pendapat Syekh Albani, pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Albani yang membid'ahkan. Ibn Taymiyah rahimahullah menyatakan hasan, satu benda tak ada apa, boleh. Dan hatta Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dengan pendapat yang sama, boleh. Kerana bukan sama juga kalau kita guna alat kira zikir tu, bukan kerana alat tu. Cuma sekarang ni orang nak berniaga banyak, buat jenis tangan macam tu lah supaya orang duk nampak sebagai orang macam ni. Itu talbis iblis. Kita zikir, kita bubuh dalam poket kita, bukan nak tunjuk kat orang. Kita kira sebab duduk sana kita tengok. Berapa kali dah. Bukan lepas kita kira tunjuk, hang tengok hari ni berapa kali hang ada. Taklah macam tu. Itu kalau kita jadikan itu sebagai cara untuk memudahkan kita ingat jumlah kita. Dia kata pasal apa nak ingat jumlah?
Bukan jumlah tu disyarak. Kita tak kata jumlah tu syarak. Kita disiplin diri kita. Kalau semalam kita istighfar 700. So kita nak make sure tak kurang pada 700 umpamanya. Bagi menguatkan semangat. Macam sesuatu benda yang satu orang buat yang dia lazimi diri dia bukan kerana dia anggap syarak. Boleh misalnya dia selepas asar dia baca Quran. Kalau dia ni kata lepas asar lah kita disunatkan baca Quran, masalah. Tapi lepas asar masa dia yang free untuk dia hafal, dia baca, dia telaah, masa tu dia ada masa. Yang lain dia sibuk, so dia peruntukkan masa tu. Boleh tak? Boleh. Kita malam Khamis je buat kuliah. Ada orang kata tu bid'ah malam Khamis buat kuliah. Ini pun ada satu orang yang kadang-kadang mangkang. Kita tak kata sunat kuliah malam Khamis. Kita kata nak bagi mudah orang main. Sekali orang nak main macam mana? Dia kuliah malam apa? Kawan ni main malam apa? Itu soal pengurusan. Termasuk hal-hal ini. So kadang-kadang dia tak faham antara benda yang dianggap sebagai macam tu lah. Orang kata dulu zaman Nabi tak ada ni mikrofon. Itu bukan sunat mikrofon tu apa. Kerana itu adalah wasilah. Bukan dia tujuan dalam ibadah. Bukan kita dia tu itself sebagai ibadah. Bukan. Ada ke soalan? Ulama khilaf lah ni. Yang penting kalau kita dah sebut mazhab Syafi'i bagi salam yang pertama berarti telah keluar. Yang kedua adalah sunnah. Dalam Hambali salam yang pertama kena yang kedua baru keluar daripada salat. Yang penting lah apabila imam dah bagi salam yang pertama dan kedua, yang terbaiknya lepas dah bagi salam yang kedua dia bangun. Kerana itu keluar daripada khilaf. Daripada semua maksudnya imam telah tamat kepada rukun yang telah selesai habis dan kita sambung yang lain. Kerana itu memenuhi semua mazhab yang ada. Saya nak sebut beberapa soalan yang orang hantar main ni. Yang pertama berhubung saya duk tanya berhubung dengan apa ni? Adakah isteri tidak wajib untuk menyediakan makan minum dan menguruskan rumah? Itu adalah kewajipan suami. Orang perempuan seronok orang dengar ni. Pada ni saya kadang-kadang duk dengar. Saya tengok ni ada satu orang cakap ni. Ustazah mana ceramah dia cakap benar ni. Saya bukan nak kata salah tak salah, tapi saya nak sebut macam ni. Tuan-tuan, apa impact dah? Kalau orang bandar yang rumah dia ada maid, ada apa, tak apa kan? Balik maid masak apa semua, isteri, nanti saya sebut apa peranan isteri dalam kaulian ni. Tapi kalau orang kampung hak dengar maid pun tak ada, hak nak masak, suami dia nak pergi kerja, nak pergi pendang, tak ada makan ke? Bukan kewajipan isteri. Kena tahu sikit. Aku dah dengar dalam video tadi. Laki pun pergilah kerja tak ada makan. Balik mai kawan nak makan di kedai tak berapa banyak duit. Sampai di rumah ada masak nasi. Bukan kewajipan isteri. Lama-lama habis jahanam rumah tangga orang kampung apa semua. Akibat memberikan pandangan yang tidak teliti. Dan isteri akan berbalah dengan suami, bukan kewajipan saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita kena tahu bahawasanya agama ni, saya sebut dua dulu. Agama ni selalu saya sebut, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Allah suruh dengan adil dan ihsan. Ada benda yang adil, ada benda yang ihsan. Adil, wajib kita kena buat bahagian tu. Tapi ihsan juga disuruh oleh Allah. Macam saya sebut contohlah, kalau suami buat sebaliknya. Abang tengok mereka jual tudung cantik sikit nak beli. Bukan kewajipan suami. Kewajipan suami pakai tudung yang menutup aurat yang sudah ada dua helai, memadai. Abang jomlah kita makan di kedai tu, nampak sedap amat makan. Tidak menjadi kewajipan suami. Kewajipan suami menyediakan nafkah yang membolehkan awak hidup. Sudah saya sediakan. Beras dah ada, nasi dah ada, lauk dah ada. Apa jadi? Kalau pakai macam ni. Abang sakit kepala lah, banyak hari dah. Hospital tak termasuk dalam tanggungjawab suami. Ia hanya makan, pakai dan tempat tinggal. Kena cari duit bapa kau sendiri. Boleh? Ha? Tanya dia. Kau juga fuqaha bukan kata sempakat kata ubat-ubat mesti suami. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ubat-ubatan tak masuk. Adalah sebahagian fuqaha yang kata masuk, saya tahulah, tapi ramai yang juga kata tak masuk. Dia pakai qaul tu. Maka Allah menyuruh kepada adil dan ihsan. Bahagian hak suami duk bawa pergi hospital, bersalin di hospital biasa pun boleh, bawa pergi hospital swasta supaya bilik elok sikit, tu di bawah ihsan. Lepas tu pergi makan ikan. Abang jom kita pergi makan ikan bakar Kuala Perlis, tengok sedap. Bukan kewajipan suami makan ikan bakar. Macam mana? Boleh? Tapi itu di bawah ihsan. Itu dulu. Nak faham basic. Kemudian baru kita faham perbahasan para fuqaha. Perbahasan para fuqaha yang pertama, semua fuqaha sepakat, bahkan sehingga yang mendakwa ijma', isteri adalah sesuatu yang syar'i, berkhidmat kepada suami. Syarak menggalakkan. Syarak kata pahala isteri berkhidmat pada suami. Masak nasi ke, basuh rumah ke, sapu sampah ke. Cuma mereka berkhilaf, adakah ia wajib ataupun tidak. Pendapat yang pertama ialah pendapat yang kata dia tak wajib. Kerana kewajipan isteri hanyalah al-istimta', iaitu persetubuhan dan menikmati seks. Kalau saya nak buat bahasa orang perempuan, jangan orang perempuan buat macam tak dengar, saya bagi mereka saja. Maksudnya bila balik rumah, nasi ada, itu bukan kewajipan. Kewajipan air di atas katil saja, macam tu. Macam tu. Kalau ini qaul yang pertama, isteri kerja dia layan kehendak seks suami, lain tak ada. Cuma hak monopos tu nak buat macam mana tak tahulah. Kan? Tambah kalau hak makcik 70 tahun, abang dia kena kata bye-bye lah. You dah tak ada keupayaan yang mampu you buat. Okey. Tak apa. Karena fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Dia tak ada satu. Kalau dia pada taat pada kamu, tak payah cari jalan nak pergi membebankan mereka dengan hal yang lain. Pendapat ini ialah pendapat jumhur mazhab Syafi'i. Tapi kena ambil basic tadi. Khidmat tu okey, cuma nak wajib ke tak? Okey. Dan pendapat ini juga dalam mazhab Hambali. Walaupun sebahagian kalangan Hambali ada yang tak semua setuju pendapat. Okey. Pendapat yang kedua menyatakan isteri wajib untuk khidmat kepada suami dalam perkara yang menjadi adat
wanita berkhidmat. Apa dia? Sapu sampah di dapur, sedia makan, benda-benda yang, tapi taklah khidmat sampai apa? Tanggung almari, tanggung tong gas. Itu bukan kerja perempuan, tapi masak, suami pergi kerja sedia makan, suami balik rumah ada makan. Ini benda yang dilakukan oleh wanita. Maka dia wajib kepadanya. Mereka bagi beberapa alasan. Antara alasan mereka ialah Allah menyatakan walahun mislul ladzi alaihin bil ma'ruf. Bagi mereka itu, mereka dapat wanita seperti mana yang menjadi tanggungjawab ke atas mereka dengan cara yang ma'ruf. Apa dia? Kalau mereka dah dapat rumah, pakaian, tempat makan, yang sedemikian juga, takkanlah satu set itu saja. Banyak yang mereka dapat. Jadi bagi mereka, yakni suami bagi kepada mereka seperti mana yang telah menjadi beban kepada mereka daripada benda-benda yang baik. Beban mereka bukan satu saja, bukan set itu saja, banyak benda lain. Jadi tentulah banyak juga benda lain yang diberikan. Antara argumen mereka lagi ialah Nabi SAW sendiri katakan, ya Aisyah at'imina, wahai Aisyah. Bila rumah Nabi kan ada ahli sufah, ada tepi tu, yang sahabat-sahabat yang tak kerja, yang duduk keliling rumah Nabi duduk belajar. Nabi kata, wahai Aisyah, buat makanan untuk kami. Ya Aisyah asqina, wahai Aisyah, bagi kami minum. Nabi suruh isteri dah buat kerja. Dan tuan-tuan tahu semua dalam hadis, apabila Ali dan Fatimah minta khadim, minta orang gaji pada orang kerja dan Nabi kata apa? Nabi kata apa dia? Ala wa'allimukuma, maukah aku ajar kepada kamu khairan mimma sa'altumani, lebih baik daripada apa yang kamu minta kepada aku. Tukabbiran arba'a wa salasin wa tusabbihan salasan wa salasin wa tuhammidan salasan wa salasin. Kamu tuhammidan, kamu tasbih 34, tahmid 34, tasbih 33, takbir 33. Yang Nabi SAW sebut, haza huwa khairul lakuma min khadim. Ini lebih baik untuk kamu daripada khadam. Ni Nabi SAW sebut. Nabi kata, hadis tu Nabi kata, idza akhadtuma madaji'a, apabila kamu pergi ke tempat tidur kamu, tukabbiran, apabila kamu pergi ke tempat tidur kamu, kamu bertakbir arba'an wa salasin. Bila kamu pergi ke tempat tidur, kamu bertakbir 34. Tusabbihan salasan wa salasin, kamu bertasbih 33. Kan? Tuhammidan salasan wa salasin, kamu bertahmid 33. Maksudnya Nabi tak bagi khadam. Kalau ia satu kewajipan, Nabi kata, Ali kau kena sediakan lah. Okey. Bila kita faham hal ini, maka kita faham bahawasanya dari segi pendapat ini dia lebih kuat. Dan itulah yang menjadi amalan dalam masyarakat kita. Orang kita tak terima, aku menikah boleh, tapi nasi aku tak mau masak tau. Orang kita tak terima perkahwinan yang macam tu. Walaupun kita sebut ada kaul, tapi kerana itu yang suami setuju. Kalau macam tu nak ikut buku di atas kaul, itu ikut semua lah. Suami isteri hanya cantik-cantik di atas katil saja. Makan apa pun tak ada. Suami balik tak makan apa, nak tengok pun tak ada, tak larat. Dan isteri pun kalau minta kat suami, abang beli baju raya tak termasuk dalam kewajipan suami.
Abang, jom kita pergi buka puasa kedai. Tak termasuk. Sediakan makan yang cukup seperti mana yang sepatutnya saja. Kalau nak kira buku lah. Itu adanya datangnya ihsan. Kemudian yalah, dah dia bagi pandangan macam tu kan, dia kena ambil kira lah kesannya apa. Cuma dia kata saya memilih, saya dengar dia kata saya memilih untuk apa, saya tak tahu apa dia, apa tu satu lagi, monogami, poligami ke apa? Poligami bukan isteri. Poligami wajib tak suami bertanya, abang nak poligami? Wajib tak? Tak wajib. Macam mana dia kata dia memilih tak? Kalau nak apply semua tu. Tak wajib. Sebab tu nak bagi pandangan hukum teliti sikit. Boleh orang perempuan setuju? Orang perempuan kata memang tak jadi kewajipan. Ni ada soalan tentang ada buku sekolah, ada buku yang menceritakan tentang kebijaksanaan Abu Nawas dengan khalifah-khalifah Islam dahulu. Tetapi nampak macam melekehkan khalifah-khalifah. Dulu saya rasa saya dah sebut bab ni. Pada zaman Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah ada satu orang namanya Abu Nuwas. Orang Melayu selalu sebut Abu Nawas. Tak tahu kok ada Abu Nawas lain, tapi yang terkenal namanya Abu Nuwas. Abu Nuwas adalah satu orang penyair. Mujun dia panggil. Mujun ni penyair kaki mabuk, kaki gila semua. Dah karut lah orang kata, bukan dia gila tapi dia karut. Orang kira yang merapu, yang merepek. Al-khamru yaqutatun wal ka'su lu'lu'atun. Khamar bagaikan apa? Yakut, permata yakut, dan cawak gelasnya bagaikan belik. Macam tu dia bahasa dia nak terjemah Melayu. Pernah dia kata, da'il masajida lil 'ubbati taskunuha wa tuf bina حول الخمار ليسقينا ما قال ربك ويل للذين سكروا ولكنه قال فويل للمصلين. Lebih kurang maksud dia, da'il masajida, ni Abu Nuwas yang kata ni, tinggalkanlah masjid itu, lil ubbadi yaskunuha, untuk ahli-ahli ibadat duduk di dalamnya. Watif bina haulal khammari liyasqina, jom kita tawaf, kita pusing penuang-penuang arak supaya mereka itu menuangkan arak untuk kita. Maqala rabbuka wailul lilladzina sakaru, karena Tuhanmu tidak pernah kata celakalah kepada orang yang mabuk. Walakinnahu qal fawailu lil musallina, tapi dia kata celakalah bagi orang yang bersemayam. Sudah ayat tu, fawailu lil musallin tu. Dia kata Quran tak kata celaka orang minum arak, celaka orang yang semayang. Kita pihak lepas sudah ada kan. Punya mangkak dia ni. Nyetruk. Tu mujun. Orang kita ambil seolah dia bijak, Harun Ar-Rasyid. Tanya siapa nak boleh angkat masjid ni, dia kata dia boleh. Harun Ar-Rasyid kata angkat, dia kata buat tunduk belakang dia, angkat masjid buah atas belakang tu. Kononnya kubur dia.
Majin. Dia boleh kata macam tu. Cumanya dikatakan bila dia mati, orang tengok dia ada tulis satu ungkapan syair yang agak bagus. Dia kata, ya Rab, in azamat dhunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Saya terjemah dulu ayat tu. Wahai Tuhan, in azamat dhunubiya kasratan, jikalah dosa-dosaku itu begitulah besar dan banyak, falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu, namun aku benar-benar tahu sesungguhnya keampunanmu itu jauh lebih besar. In kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Jika tidak mengharapkan engkau itu melainkan orang baik-baik, dengan siapalah tempat bersandar dan mengharap berlindung penjenayah seperti aku. Mujrimu, penjenayah. Maksud kalau semua orang baik jadi orang kat kau, hak jahat ni Nabi mana? Macam tu maksudnya. Ad'uka kama amarta tadarruan. Aku berdoa kepadamu seperti mana yang kau perintahkan dengan merendahkan diri. Fa idza radatta yadayya faman dha yarhamu. Kalau engkau tolak tanganku ini, siapa lagi yang nak kesian? Mali wasilatun ilaika illa raja wa jamili afwika thumma inni muslimah. Tidaklah aku ini ada jalan untuk sampai kepadamu melainkan pengharapan dan kemudian keindahan keampunanmu. Thumma inni muslimu, kemudian aku pula seorang muslim. Orang kata, mudah-mudahan kalau benar itulah dia, Tuhan ampunlah dia. Ya Rabb, in azamat dhunubi kathratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam. In kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Ad'uka kama amarta tadarruan fa idza radatta yadayya faman dha yarhamu. Mali ilaika wasilatun illa raja wa jamili afwika thumma inni muslimu. Saya belajar kuips, cuba ambil bahasa Arab. Syair yang agak menarik ya. Ya Rab, wahai Tuhan, in azamat dhunubiya kasratan, jika terbesar dosaku dan banyak, falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam, tapi aku tahu keampunanmu lebih besar. In kana la yarjuka ila muhsinun, jika tidak mengharapkan engkau itu melainkan semua orang baik-baik, fabiman yaludhu wa yastajirul mujrim, dengan siapa pula lah penjenayah macam dia ni lah nak pergi dan mengharapkan perlindungan. Mudah-mudahan Allah ni pengampun. Hamba dia banyak, manusia macam-macam. Kita kadang-kadang tak tahu hal orang. Kita dalam hukum, kita bagi tahu hukum ya. Kedudukan orang di sisi Allah kita tak tahu.
Mungkin kita sangka dia tak baik. Allah tahu satu hal, Allah ampun dia. Mungkin Allah tahu keadaan dia, dia minta taubat kepada Allah lebih baik pada kita. Kita tak masuk campur hal. Ada satu orang mai ke pejabat saya. Orang pejabat saya kata, Datuk, ada satu orang nak jumpa Datuk. Orang Cina. Bukan orang Melayu ni macam tu, dia suka kata Cina. Cina tu mungkin maksud dia non-Muslim lah kot. Bukan Cina semua non-Muslim. Ada juga Cina Muslim. Dia mai. Bila dia mai, saya kata kalau Cina tak apa, bagilah masuk. Tak ada appointment pun. Sebab apa? Pasal saya pergi ke kuil. Pasal dah janji kalau ada masalah, mai je ke jumpa saya. Saya duduk tengok dialog saya. Dia pun mai. Mai satu orang dengan rambut dia, dia telah color rambut dia jadi apa? Nak blonde ke apa macam tu. Dia pakai mask. Dia masuk. Saya tengok dia. Are you Chinese? No, I'm Malay kata. Oh. Kata. Lepas tu dia pun buka dia punya mask dia. So dia duduk depan saya. Daripada mana? Dia kata daripada Kuala Lumpur. Lepas tu dia macam nak menangis. Saya kata ada masalah. Dia kata saya ada masalah nak tanya. Saya tanya ramai orang di Kuala Lumpur. Macam-macam. Tak tahulah, saya tak tahu dia tanya siapa. Dia kata, saya tak puas hati dengan jawapan mereka. Mereka kata kalau nak jawapan yang ada hujah puas hati semua, kena pergi Perlis. Dia abang kata saya. Di Perlis dia pun ustaz banyak. Kalau untung mungkin boleh pergi jumpa pejabat mufti, jumpa mufti sekali. Terus. Jadi saya kena tertekan dengan masalah saya. Saya naik kereta terus datang. Seorang-seorang. Saya tak pernah datang boleh. Saya tak tahu. Mudah lagi dah. Dia pergi ke Kedah. Dia jumpa kawan dia di Kedah apa. Dia kata dia tanya soalan. Kawan dia di Kedah pun kata, kalau you nak yang ada hujah apa semua ni, pergi tanya di Perlis lah. Kira dia iktiraf jugalah Perlis ni kan. So dia apa main Perlis. So dia tanyalah. Saya bagilah jawapan. Dia pun macam happy dan nak balik untuk selesaikan masalah dia tu. Saya bagi ke dia satu buku agama. Buku. Jabat mufti kan nak buku. Saya ada bagi. Saya bagi buku, ada buku Dr. Basri saya bagi. Saya bagi dia macam dia seem like she quite reluctant untuk nak ambil buku tu. Dia macam dia berat nak ambil buku tu. Saya tak ambil. Dia kata ni free ke? Saya kata free. Tak pernah saya dapat buku agama free. Dia tak pernah kata. Banyak je orang bagi buku free. Lepas tu saya kata, saya bagi lagi buku agama dah. Dia kata saya tak boleh baca buku agama. Saya tahu buku agama ni susah. Kataan dia tinggi, saya takkan faham. You tak apa? Tak baca lagi, tak tahu. You pernah belajar universiti, pernah. So bacalah dulu macam mana you nak judge buku susah. Baca tu. Okay, thank you. Dia pun ambil. Dia balik. Yalah. Mungkin dia tak nak baca buku agama betul. Tapi akhirnya at the end, orang cari buku agama juga apa agama jawab. Mungkin sebahagian orang, tak tahulah. Mungkin sebahagian orang, dia tak dapat satu jawapan yang sesuai dengan level dia. So dia sentiasa prasangka dengan jawapan agama. Once dia dapat jawapan, mungkin dia rasa agama is bagus. Saya pernah pergi haji dengan orang yang super kaya. Dia okey, dia layan. Dia duduk. Bukan saya nak cerita saya, kebetulan. Dia kata, Datuk, saya sebenarnya tak berapa minat dengan orang agama. Dia kata saya tu. Tapi saya duduk hari ini, saya dengar agama, you telah bagi tahu pada saya agama yang ada alasan, argument, evidence dan proof. Saya kata, this is should be my religion. Ini agama saya yang sepatutnya. So maybe kita kena present tu ni pelajar-pelajar KUIPS. This what kita mau. You can do much better than me.
dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain telah buat pun, bukan saya je buat, untuk bagi orang penerangan agama yang orang boleh faham, untuk orang rasa boleh tahu Tuhan itu pengasih dan penyayang. Hukum ada, tapi Tuhan itu pengasih dan penyayang. Mengambil kira konteks orang, hukum satu hal, manusia punya keadaan satu hal. Secara hukum awak salah, tapi dalam kehidupan Tuhan ada pengecualian. Pasal apa awak langgar lampu merah? Salah. Dia kata, isteri saya nak beranak, duduk dalam kereta. Ada pengecualian. Kalau manusia ada pengecualian, Tuhan yang Maha Pengasih lebih ada pengecualian di atas kesalahan hamba-hambanya. Dia yang hanya mengetahui. Kita bagi tahu hukum. Dalam masa yang sama, bagi tahu rahmat Tuhan yang luas. Hukum awak salah, rahmat awak berkira dengan Tuhan. Nak kira Tuhan, tak payah main kat saya, main lompat hana-hana atas tamplas, tak payah. Awak pergi, awak istighfar untuk minta, doa pada dia, minta pada dia. Ini agama untuk semua manusia. Yang bercakap belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillah.